Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tandanya di sifat ma'ani yang kedua, iradah. Jadi kita berhenti di sifat ma'ani. Ini sifat ma'ani, sifat satu makna yang difahami yang ada pada zat Allah, itu dipanggil sifat ma'ani. Sifat yang kita faham. Contoh ada sifat ma'ani tapi yang layak bagi makhluk lah. Contohnya melihat. Contoh melihat, bila kita sebut melihat, kita tahu apa itu sifat melihat. Ini boleh melihat lah. Sifat mendengar, itu sifat ma'ani, sifat yang ada pada suatu. Sifat yang kita faham yang ada pada suatu, dan mendengar, berkehendak, berkuasa, sifat. Satu sifat yang difahami yang ada pada sesuatu zat. Baik, kita tengok sifat yang kedua, iaitu iradah. Pertama qudrah, iradah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Sifat ma'ani yang kedua iradah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Allah berkemahuan sendiri, iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa, tersalah dan lainnya. Jadi Allah Ta'ala berkehendak. Jadi kita dari sini membezakan kita dengan kepercayaan kebanyakan sekarang ni lah, masyarakat moden ni, dia percaya dengan law of attraction. Law of attraction maksud dia apa? Undang-undang yang menarik, attraction. Jadi banyaklah orang percaya. Dia kata alam ni ditakbir oleh satu kuasa gaib, yang mana kuasa gaib ni dia tak faham, dia tak tahu apa. Memang ada kuasa gaib yang mentadbir alam, tapi kuasa dia panggil dengan banyak nama. Dia panggil nature lah, dia panggil alam lah, dia panggil universe lah. Jadi universe ni lah yang mentadbir alam. Universe ni dia tak berakal, dia tak tahu apa, tapi dia berkuasa. Jadi dia tak tahu law of attraction ni. Maksud dia, apa yang berlaku di langit itulah yang berlaku di bumi, apa yang berlaku di bumi itulah yang berlaku di langit. Jadi yang mengaturkan alam ni ialah alam lah, universe, yang mana tak tahu apa. Sebab itulah ada kepercayaan yang mana dia tak mau nombor 4. Betul tak? Macam sebahagian masyarakat Cina kan, nombor 4 ni sebab sebutan dia hampir sama dengan sebutan mati. Betul tak? Jadi sebutan tu hampir mati. Apa sebutan Cina 4 apa 4? Mati pun juga kan, dekat-dekat lah. Jadi dia kata bila kita sebut 4 tu, alam ni dia tak faham. Jadi bila kita sebut 4 ni, mati, alam bagi mati sungguh. Macam itulah. Dan dia suka nombor 8, pasal sebutan 8 tu macam apa, kekaya ke apa, dia suka. Dia suka. Sebab apa? Bila dia sebut alam ni, dia tak kerti bahasa. Alam ni tak ada kehendak, tak tahu apa. Jadi universe yang mentadbir alam ini, bila kita sebut benda yang elok-elok, dia bagilah, pasal dia tak tahu apa. Itu bercanggah dengan kepercayaan kita. Yang mentadbir alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala ni maha mengetahui, maha berkehendak dan mengetahui segala-galanya. Bukan macam tak tahu apa, tuan-tuan. Benda jumud yang tak tahu apa. Baik. Tersalah dan lainnya, bukan. Semua yang Allah Ta'ala buat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia ada hikmah di sebaliknya. Sebab itulah kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami jadikan langit dan bumi
dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, sia-sia, main-main tak. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, saya tuan-tuan semua. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kami jadikan kamu ni abatha, main-main? Adakah kita, saya, tuan-tuan, jin dan semua manusia sangka kita ada di bumi ni main-main ya? Saja-saja, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kita bukan main-main ada di dunia ni, kita ada tujuan. Kita ada matlamat. Apa tujuan? Pasal apa saya ada kat dunia? Pasal apa tuan-tuan ada kat dunia? Pasal apa anak kita ada? Pasal apa cucu, tok nenek kita dulu ada, mak bapak kita dulu ada? Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kita ada di dunia ni untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ada tujuan. Baik, tu yang kita bila doa kan, bila kita tengok langit, keindahan alam lah, angin tiup kencang ke, nampak awan yang indah ke, nampak pelangi ke, nampak apa-apa benda lah, kita tengok keindahan alam yang menakjubkan, kita baca apa tuan-tuan? Bila kita tengok keindahan alam yang menakjubkan, kita kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batilah. Betul tak? Wahai Tuhan kami, tidaklah kau jadikan semua ini batilah, sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau, peliharalah kami daripada azab neraka. Baik, kemudian ini menunjukkan iradahnya itu pada azal lagi, iaitu ia menentukan suatu perkara yang mungkin mengikut apa yang harus baginya. Azal ni maksud dia satu, nak sebut susah tuan-tuan, sebab dia di luar kemampuan akal kita berfikir. Yang menjadikan akal kita ni Allah, dan Allah jadikan akal kita ni terbatas. Jadi kita tak, banyak benda kita tak boleh fikir tuan-tuan. Allah yang jadikan akal kita ni, tapi banyak benda yang kita tak boleh fikir. Tak boleh fikir, akal ni terbatas tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, jangan fikir tentang ruh kan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilma illa qalila, manusia ni tak diberikan ilmu melainkan sikit je. Ilmu yang ada kat kita ni, yang kita boleh buat kereta, roket, kapal terbang, handset, macam-macam benda kita boleh buat ni, sikit saja ilmu tu. Jadi akal kita ni tak mampu memikirkan banyak benda, tak tercapai tuan-tuan di akal nak fikir. Sebab tu kita fikir benda yang di luar kemampuan akal, kita jadi gila. Itu mudah aja kita gunakan. Dan saya sebenarnya sebut kat tuan-tuan kan, tak perlulah tuan-tuan fikir benda susah-susah pun, tuan-tuan fikir masalah saja. Betul tak? Fikir masalah. Fikir masalah putus cinta ke, fikir masalah. Gila lama-lama. Jangan fikir masalah. Betul tak? Masalah tak selesai dengan cara fikir. Kalau tak boleh selesai, pergi keluar jalan, dekatkan diri dengan alam. Betul tak? Dia hilang nanti. Fikir masalah lama-lama jadi gila. Banyak ada orang yang saya jumpa gila tuan-tuan. Kerana apa? Ada masalah. Tekanan sangat, gila. Itu fikir masalah ni. Kita nak fikir tentang zat Allah, benda yang di luar akal tak mampu, memang boleh jadi gila pun. Akal tu dia ada limit. Jangan kita push di limit, dia boleh jadi gila. Baik. Jadi azal ni akal tak mampu fikir. Azal ni maksud dia satu ketika sebelum ada masa dan tempat. Susah tuan-tuan nak fikir ya. Tidak ada space and time. Sebab kita tahu semua benda ni dia terikat dengan masa dan tempat. Pasal apa? Pasal kita terikat dengan masa dan tempat. Dan Allah yang menjadikan tempat dan masa. Kita tak boleh bayang dah. Jangan fikir semua makhluk itu yang wujud. Betul tak? Kita dah nampak makhluk ni semua wujud macam kita kan. Meja, kayu, kipas apa semua ni. Ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, yang mana kita pun tak boleh buat ni. Masa Allah yang jadikan dia. Dan Allah letakkan kita dalam masa. Allah yang menjadikan tempat, letak kita dalam tempat. Allah tak terikat dengan masa dan tempat. Jadi pasal apa kita tak boleh fikir? Pasal masa dan tempat tu kita terikat dengan dia. Dan semua yang ada dalam kepala kita semua terikat dengan masa dan tempat. Sedangkan Allah tak terikat dengan masa dan tempat. Baik, jadi azal ni satu ketika sebelum ada masa dan tempat. Masa belum ada, tempat belum ada. Itu azal. Bila sebut azal, yang ada semata-mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum ada masa, belum ada tempat. Tuan-tuan pun tak boleh nak fikir tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba fikir hakikat gelap dan cahaya. Cahaya ada tuan-tuan? Cahaya ada kan? Gelap ada? Tuan-tuan, gelap buat daripada apa? Cahaya buat daripada apa?
Dalam Quran sebut wa ja'ala dhulumati wan nur, Allah Taala lah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Roh lagi lah tuan-tuan. Banyak benda yang pelik-pelik yang kita tak boleh fikir. Tak tercapai di akal kita nak berfikir. Kemudian tuan-tuan, jadi pada azal tu Allah Taala dah berkehendak menentukan apa yang harus baginya. Yang harus bagi Allah ni, bila sebut harus ni, baik. Kemudian seperti ia menjadikan suatu panjang atau pendeknya, baik atau jahatnya dan lainnya. Jadi Allah Ta'ala jadikan panjang, pendek, suatu yang buruk pada pandangan manusia, semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam takdir lah tuan-tuan. Sakit dalam sudut pandangan kita macam benda tu tak baik. Dalam sudut pandang kita, macam mana kita bila sakit, doktor kata kena potong kaki, sudut pandang kita potong kaki tu tak baik ya. Tapi dalam sudut pandang doktor, yang itulah yang bagus, boleh menyelamatkan nyawa kita. Sama dah benda yang Allah Ta'ala takdirkan. Kadang-kadang dalam sudut pandang kita buruk, tapi itulah baik bagi kita. Sebagai sebagai contoh, sebagai manusia kan, kalau dia buat salah dan dia kena tangkap, dia buat salah kemudian dia kena tangkap, apa dosa lah dia buat, dalam hati dia teruklah dia kan, betul tak kan? Dulu duk contohnya lah, dia duk mencuri kan, sebelum dia kena tangkap okey lah. Bila dia kena tangkap dia rasa malang. Tapi kita rasa malang ke tak? Kita yang tak mencuri ni, bila pencuri kena tangkap kita tak rasa malang, kita rasa memang padan pun, betul tak? Padan lah kena tangkap. Sama lah manusia, bila dia melakukan dosa, kesalahan, Allah Ta'ala turunkan bala. Pada sudut dia rasa tak elok lah kena bala. Tapi dalam sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah pada bagi manusia supaya dia berubah tuan-tuan, daripada buruk menjadi lebih baik. Sebab tu banyak benda yang menimpa kita kerana dosa tuan-tuan. Apa banyak benda lah yang menimpa tuan-tuan. Wama asabakum min musibatin fa imma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang menimpa kita, kereta rosak ke tuan-tuan, sakit ke, duit kurang ke, kebanyakannya kerana dosa. Kebanyakannya fa imma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tapi banyak dosa-dosa kita yang Allah maafkan. Banyak dosa. Sebahagian saja yang Allah Ta'ala balas. Supaya apa? Supaya berubahlah. Supaya berubah menjadi hamba yang lebih baik. Kemudian ta'alluq sifat iradah sama juga dengan ta'alluq sifat qudrah, iaitu bertakluk dengan perkara-perkara mungkinat sahaja, tetapi dalam bentuk menentukan sesuatu yang mungkin, bukan melahirkan atau melaksanakan sesuatu. Ini bahasa falsafah tuan-tuan. Makna dia, ta'alluq ni fungsi tuan-tuan. Bahasa moden ni fungsi. Saya sebut kat tuan-tuan fungsi sifat berkehendak ni menentukanlah. Tuan-tuan ada kehendak kan? Dengan kehendak yang Allah Ta'ala jadikan pada tuan-tuan, maka tuan-tuan menentukan tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan nak pergi mana, tuan-tuan nak buat keputusan apa, dengan kehendak yang Allah berikan pada tuan-tuan. Begitulah kehendak yang menjadi dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita faham dengan kehendak Allah lah Allah menjadikan apa yang Allah Ta'ala nak, Allah meniadakan apa yang Allah Ta'ala nak tiadakan dia. Semua buat dengan kehendak iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan melahirkan atau melaksanakan. Apa sebab? Yang melahirkan dan melaksanakan ini fungsi sifat qudrah. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan apa-apa dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah menentukan, pelaksanaan adalah qudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita lah, kalau kita nak sesuatu dan kita tak mampu, tak jadi, betul tak? Kita nak sesuatu tapi tak mampu, kita tak mampu buat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak dan Allah Ta'ala mampu buat kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita baca dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah ayat ni jelas. Innama amru, urusan Allah itu idza arada mahu iradah. Iradah ni dia punya masdar dia. Bila Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itulah qudrah Allah Ta'ala. Dengan kun fayakun maka terjadilah sesuatu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beberapa dalil daripada ayat Al-Quran. Yang pertama, firman Allah ayat 40 surah An-Nahl. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami bagi suatu bila kami mengkehendakinya, kami berkata jadi, maka ia terus jadi. Jadi Allah Ta'ala bila berkehendak, maka dengan qudrah Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sebagai ulama di tafsir ayat ni, maksud dia bagi Allah ni, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Boleh buat apa saja. Macam kita lah, bila kita pergi kedai,
Kalau kita ada seorang sahabat kita yang kaya, duit dia ada ratus juta, kita kata dia ni kalau nak apa petik jari je. Tuan-tuan faham makna dia apa? Mudah, duit banyak. Dia duit ada 100 juta, dia petik jari je. Nak apa dia boleh beli, petik jari je. Duit banyak. Tapi bila dia pergi kedai, dia petik jari ke dia bercakap juga? Dia tak boleh, petik jari orang tak faham nak apa. Betul tak? Dia main petik jari je. Dia kena cakap dia nak apa, dia kena sign borang, betul tak? Dia kena bagi tahu nak makan apa, betul tak? Tidak, mana nak sampai. Tapi kita sebut petik jari nak kata dia berkuasa sungguh. Sama dengan kata kun fayakun. Ini ibarat menunjukkan Allah Ta'ala ni berkuasa di atas segala sesuatu. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut ya iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, wahai manusia, Allah lenyapkan kamu semua sekelip mata. Manusia yang ada atas muka bumi sekarang ni 7.2 bilion, Allah Ta'ala boleh lenyapkan sekelip mata. Wa ya'ti bi apa? Wa ya'ti bi akharin. Allah Ta'ala datangkan makhluk lain selain daripada manusia. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa. Tapi kuasanya Allah dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala nak buat Allah Ta'ala nak buat apa, dan Allah Ta'ala berkuasa melakukannya. Baik, kemudian dalil yang lain, firman-Nya lagi, ayat 68 surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau wahai Muhammad membuat apa yang Ia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala yang pilih. Jadikan kita sebagai apa? Orang Melayu, jadikan kita dalam siapa mak ayah kita, kita adik-beradik kita banyak mana, kulit kita hitam ke putih, kemudian kita ni siapa isteri kita, Allah jadikan itu kehendak Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kalau sambung ayat ni, dan kamu manusia tidak ada pilihan. Itu di luar pilihan, dan kita takkan dipersoalkan. Pasal kita dilahirkan dalam keluarga sekian dan sekian, takkan dipersoalkan. Itu Allah yang Ta'ala yang jadikan. Kenapa tak jadi bangsa Arab, jadi bangsa Melayu? Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita dilahirkan di bumi Malaysia, tak dilahirkan di mana? Di Dubai ke Qatar ke? Lahir-lahir kaya orang tuan-tuan, banyak minyak. Allah Ta'ala yang pilih kita lahir begitu tuan-tuan. Baik, dan kita tak ada pilihan dalam soal tu. Tak ada pilihan. Kita nak lahir dalam keluarga anak raja, senang. Betul tak? Tu bukan pilihan kita. Benda ada yang di luar kemampuan kita. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dijadikan tangan dua. Kenapa bukan 4? Itu kehendak Allah jadikan manusia begitu. Tangan dua, telinga dua, kehendak Allah jadikan. Kita tak ada pilihan dalam soal tu. Kita dipertanggungjawabkan dalam benda yang Allah berikan kita pilihan. Kita boleh buat baik, boleh buat jahat. Betul tak? Kita buat jahat, itu kena dipersoalkan. Kita boleh sembahyang tapi malas sembahyang, itu dipersoalkan. Kita boleh tinggal maksiat tapi kita buat juga, itu dipersoalkan. Adapun yang lain di luar kemampuan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian firman-Nya lagi ayat 26 surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, ya Allah yang menguasai seluruh kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau suka. Ya Allah Ta'ala bagi kerajaan kuasa pada siapa yang Allah Ta'ala suka. Semua yang berkuasa atas muka bumi sekarang ni, tak kira lah dia tu orang Islam, dia bukan Islam, dia tu orang baik, dia tu orang jahat, dia orang apa pun, Allah yang bagi dia kuasa. Tak kira siapa pun. Israel berkuasa, Allah yang bagi. Joe Biden berkuasa di Amerika, Allah Ta'ala yang bagi. Xi Jinping berkuasa, Allah Ta'ala yang bagi di China. Vladimir Putin, Allah Ta'ala yang bagi. Semualah tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bagi kekuasaan pada semua manusia. Dia beriman ke tak beriman, milik kerajaan yang sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan makna dia berkuasa makna dia baik. Banyak je orang berkuasa dan dia jahat. Firaun berkuasa lama, jahat. Namrus kontrol muka bumi tu. Muka bumi dia kontrol, jahat. Bukhtansar kontrol muka bumi, jahat. Bukan makna dia kaya, dia berkuasa, dia baik, dah. Itu ujian daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagikan kerajaan pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Semua ada hikmah di balik dia.
Kenapa umat Islam tuan-tuan ada ketika musuh Islam menguasai dia? Tak betul? Ada ketika dalam Quran sebut walau syaa Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah Taala kehendaki, Allah Taala berikan kekuasaan pada musuh-musuh Islam untuk menguasai kamu dan memerangi kamu. Ayat Quran sebut. Bila jadi macam tu? Bila umat Islam mengabaikan Islam. Itu ya. Umat Islam mengabaikan Islam. Patutnya bila dah masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sepatutnya kita tunaikan sungguhlah perintah Allah dalam Quran. Betul tak? Kita dah mengakui Allah Taala Tuhan kita. Dan kita kata Nabi Muhammad itu Rasul kita. Segala yang Nabi suruh, hukum, hakam, undang-undang dan sunnah Nabi kita amalkan. Barulah betul kita tunaikan Nabi Muhammad itu Nabi kita. Kita tak bohong, tak pura-pura. Ni rupanya kita mengucap iman tu ada, beriman pada Allah dan Rasul, tapi dusta dalam tindakan. Allah Ta'ala akan jadikan musuh Islam menguasai umat Islam. Sebagai apa? Hukuman kerana sikap umat Islam yang berdusta dalam pengakuan dia. Beriman tapi tak laksanakan tuntutan iman tu, tak laksanakan tuntutan syahadah tu. Sebab tu tuan-tuan, di mana sahaja tuan-tuan tengok, bila umat Islam mengabaikan Islam, kau berislam akan menjadi lemah. Itu saja. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala akan beri kekuasaan pada musuh Islam untuk menguasai dia. Sebab umat Islam sendiri yang mengabaikan perjanjian. Dia mengabaikan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh bacalah kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam. Semua kerana itulah. Bila dah senang, makin lalai, dah mula mengabaikan ini, abaikan itu, maka Allah Ta'ala akan berikan musuh Islam kekuasaan untuk menguasai umat Islam. Baik, kemudian dan mencabut kerajaan dari siapa yang kau suka, Allah Ta'ala juga cabut. Walaupun itu orang yang baik. Nabi Allah Sulaiman baik, memerintah satu muka bumi, tapi Allah Ta'ala cabut kerajaan Nabi Allah Sulaiman bila kewafatan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala tak kekalkan Nabi Sulaiman selama-lamanya? Pasal manusia mana ada yang kekal. Nama je manusia akan mati. Sama ada dia Nabi, dia Rasul, manusia akan meninggal dunia. Pasal kita manusia. Yang kekal selama-lamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, Nabi Sulaiman meninggal dunia. Meninggal lama kan? Setahun meninggal duduk. Tapi jin tak tahu dah meninggal sebab dia pegang tongkat. Sampailah anak-anak yang makan tongkat Nabi Sulaiman yang jatuh, baru jin tahu Nabi Sulaiman dah meninggal dunia. Itu menunjukkan jin tak tahu benda raib. Benda raib jin tak tahu. Dia mana tahu? Dia tahu apa yang dia tengok je lah. Benda yang raib dia tak tahu jin. Jadi tuan-tuan, selepas Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, kerajaan diwarisi kepada anak Nabi Allah Sulaiman. Anak Nabi Allah Sulaiman dia tak jadi Nabi. Nabi Sulaiman warisi Nabi daripada bapa dia kan. Bapa Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud Nabi, Nabi Sulaiman juga Nabi, anak dia tak. Dan anak Nabi Allah Sulaiman bertembung, bergaduh sama sendiri. Kerajaan yang besar, hebat, pecah dua. Kemudian kebanyakan Bani Israel ni mula mengabaikan ajaran Islam, sehingga Allah Ta'ala hantar musuh Islam yang hancurkan mereka. Pasal dia dah mula mengabaikan ajaran Islam, datangnya Bukhtansa dan sebagainya, menghancurkan. Dan begitulah yang berlaku pada umat Islam di Afghanistan dulu, sebelum Soviet Union masuk. Tengok bagaimana mereka hidup bebas. Bagaimana umat Islam di Kosovo, Bosnia Herzegovina, bagaimana mereka yang azan tu pun pergi minum arak tuan-tuan, hidup senang sungguh, sangat bebas. Dia azan dia minum arak tuan-tuan, abaikan sungguh agama. Tak disangka-sangka Serbia serang mengejut, mati puluhan ribuan yang dibunuh secara zalim. Itulah yang akan berlaku pada mana-mana negara Islam apabila dia mengabaikan Islam. Yang boleh selamat tahan sikit ni tuan-tuan, apabila ada golongan yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada golongan amar ma'ruf nahi munkar, dia boleh tahan. Hak yang tu yang nak selamat daripada bala tu. Kalau tak ada golongan amar ma'ruf nahi munkar ni, tak ada golongan ulama, tak ada golongan ustaz yang nak tegur. Tak kira lah dia tengok pemerintah ke, dia tengok ahli politik ke, tengok siapa-siapa lah, tengok masyarakat ke. Kalau dah tak ada lah, bala akan datang. Bala akan datang, dan dia akan datang dahsyat. Dua saja bala ulama sebut, banyak bala ni, tapi dua yang dahsyat. Pertama, pemimpin-pemimpin yang zalim. Rakyat susah. Pasal apa? Padahal rakyat pun jahat. Yang kedua, taslitul a'da, musuh datang serang mengejut. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Kalau lah Malaysia ni kena serang mengejut tuan-tuan, mampu kita bertahan tuan-tuan? Kalau kena serang mengejut lah,
Singapura ke, na'udzubillah, Singapura seorang wujud mampu kita bertahan. Tak pun dulu nak bergaduh dengan Korea Utara kan tuan-tuan kan, mampu ke Korea Utara tembak dengan pemandu dia ke kita guna apa, bomoh tu ya kan. Mampu ke? Kalau kena serang wujud saya, Ukraine yang hebat, serangan wujud pada Rusia hancur habis, ribuan mati. Tu Ukraine yang hebat. Betul, sedang perang ni boleh berlaku mengejut. Perang dunia yang kedua mengejut, Jerman serang Poland, sekejap je tuan-tuan, habis dia tawan. Sekejap je. Kalau nak jadi perang ni sekejap je, dan kehancurannya dahsyat, sangat dahsyat. Orang mati puluhan ribu, nyawa macam tak ada nilai tuan-tuan. Waktu perang nyawa macam tak ada nilai, tembak sana tembak sini, suka hati dibunuh. Baik, sebab tu tuan-tuan bersyukur selagi mana ada orang yang boleh masuk dalam parlimen dan dia boleh cakap soal agama, menegur. Dia boleh masuk dalam sidang DUN dan dia boleh bercakap soal agama, dia menegur. Ada ustaz yang berani menegur, ada siapa golongan yang masih berani lagi ditegur. Kalaulah semua ini disenyapkan, tangkap sampai dah tak ada siapa dah yang berani amal ma'ruf nahi munkar, tunggulah. Tengah duduk syok-syok, bala mai sekali dia datang terkejut, dan dia mai sangat dahsyat. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ini demi Allah, la ta'murun bil ma'ruf, hendaklah kamu semua menyuruh kepada benda yang baik. So benda baik ni banyaklah, hak yang susah tu. Wala tanhauna 'anil munkar, hendaklah kamu semua cegah kemungkaran. Kalau tidak, la yushikanallah, hampir-hampirlah, dekat-dekat dah, sangat dekat-dekat dah, hampir-hampirlah, ayyab'asallahu alaikum iqaban minhu, Allah Ta'ala menurunkan bala saya sebut tadi tu, musuh menguasai dengan cepat. Macam tu tengok umat Islam di kerajaan Abbasiyah dulu kan, tengah duduk elok-elok, Genghis Khan mai, Hulagu Khan mai, tawan, bunuh dalam beberapa hari 1.5 juta umat Islam dibunuh, sekejap aja dibunuh. Semua salah umat Islam? Tak salah sama. Jadi kata Allah, bila dah umat Islam dah tak amal ma'ruf nahi munkar, Allah Ta'ala akan hantar hukuman daripada Allah. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum, bila bala dah mai, musuh dah serang, dah beribuan mati, bom sana bom sini, sana mati sini mati, kita pun buat semayang, minta semayang hajat, fala yustajabu lakum, Allah Ta'ala dah tak terima dah doa. Pasal apa? Masa senang dulu tak ada amal ma'ruf nahi munkar. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu kita sepatutnya, selagi mana di Malaysia ni ada ustaz, ada ulama yang berani bercakap benda yang benar, berlandaskan agama, tuan-tuan kena bersyukur sebenarnya. Sebab ini yang menahan bala daripada datang. Dan kita boleh tengok apa yang berlaku di Syria dahsyat, apa yang berlaku di Yaman dahsyat, apa yang berlaku di Libya dahsyat. Hebat berapa ramai yang mati, macam mana nak hidup, betul tuan-tuan. Ini sangat dahsyat. Baik, tengok Turki dia hebat lagi tuan-tuan. Pasal apa Turki? Usaha mengembalikan balik kepada agama. Turki dekatkan balik pada agama. Baik, kemudian engkau muliakan siapa yang engkau suka, dan engkau hinakan siapa yang engkau suka. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tangan engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Segala kebaikan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Di sini nak sebut tambah poin dia tasyak tu, apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, kemudian firmannya lagi ayat 49-50, lillahi mulkus samawati wal ard wa yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inatha wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagi Allah kekuasaan di langit dan di bumi, Ia menjadikan apa yang Ia kehendaki. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah Ta'ala yang bagi anak perempuan, dan mengurniakan anak lelaki pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala juga bagi. Atau mengurniakan pada mereka kedua-duanya anak lelaki dan perempuan, dan Ia menjadikan mandul siapa yang Ia kehendaki. Ya, ada yang tak ada anak, sesungguhnya Ia amat mengetahui lagi amat berkuasa. Allah Ta'ala yang bagi semua tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang dapat anak lelaki, ada orang dapat anak perempuan, ada orang yang tak ada anak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tuan-tuan, di sinilah supaya kita ada syukur. Betul tuan-tuan? Bila kita ada anak seorang, tuan-tuan, alhamdulillah. Tengok ada orang tak ada anak. Betul tak? Pak anak orang syukur, tuan-tuan. Kalau kita ada isteri tapi tak ada anak, tuan-tuan, tapi alhamdulillah, tuan-tuan, ramai kita, tuan-tuan, sampai ketua tak kahwin. Ada? Sampai ketua tak kahwin, duduk rumah orang tua. Hidup lagi sunyi. Dia tak ada. Saya ada je kawan saya gaji banyak sampai ketua tak kahwin. Saya pun pelik, tuan-tuan. Macam mana biji dah besar, biji nak naik 52 ni. Ni kalau dalam tentera dan jeneral lah, tuan-tuan. Tapi tak kahwin. Rumah hebat, rumah penuh dengan aircon, kereta ada 3 biji, tak kahwin. Sunyi, tuan-tuan, duduk rumah seorang-seorang. Ada orang sampai ketua dah tak kahwin. Nanti kalau dah tua siapa nak belah? Duduk rumah orang tua, siapa nak belah? Tuan-tuan, supaya kita bersyukur. Kalau dia fikir dia tidak ada apa, dia tak ada isteri, dia sedih. Tapi yang kena bersyukur, diberi rezeki. Betul tak? Kesenangan. Ada orang susah, Allah Ta'ala jadikan nikmat ni berbagai-bagai, tuan-tuan, supaya ada syukur. Ada orang dia nak anak tak dapat anak. Ada orang dia nak anak lelaki tak dapat. Ada. Macam siapa, tuan-tuan? Orang yang paling baik lah, tuan-tuan. Siapa orang perempuan yang paling baik, tuan-tuan? Maryam orang perempuan yang paling baik sekali. Mak Maryam nak anak perempuan, nak anak lelaki. Mak Maryam nak sampai dia bernazar pada Allah, dia nak anak lelaki. Kalau dapat anak lelaki ni khidmat untuk Baitul Maqdis. Dia bernazar. Dia nak anak lelaki sungguh. Nak tiba-tiba Allah Ta'ala bagi anak perempuan. Dia punya sedih, tuan-tuan. Mak Maryam tu sedih sangat pasal dia nak anak lelaki. Itu ujian. Betul tak, tuan-tuan? Ujian dunia. Pasal apa dunia macam tu? Dunia tu kan tempat ujian. Kalau kat dunia ni tuan-tuan dapat segala apa yang tuan-tuan nak, ini bukan dunia, ni syurga. Betul, tuan-tuan? Kalau dah semua benda yang tuan-tuan nak semua dapat, ini bukan dunia, ni syurga nama dia. Tapi ni dunia. Ada banyak tak benda yang tuan-tuan nak dalam dunia tak dapat? Banyak. Saya ingat banyak. Betul tak, Imam? Banyak yang kita nak tak dapat ni. Semua orang, tuan-tuan, banyak yang dia nak tak dapat. Ni dunia. Buat macam mana? Baik. Tak apalah, tuan-tuan. Jadi supaya ada syukur. Nabi apa? Zakaria sampai ketua nak anak, dah tua baru dapat anak. Dapat Yahya seorang. Itu pun Nabi Yahya kena bunuh kemudian. Nabi apa? Nabi Ibrahim doa kepada Allah nak anak, umur 100 tahun baru dapat anak. Yang isteri dia umur 90. Kalau kita sekarang orang umur 90 nak pergi beranak, tuan-tuan, tak kena marah dengan doktor, tuan-tuan. Umur 40 pun bising dah dia buat pok back. Betul tak kan? Sindiran down lah apa lah. Ini 90. Tak boleh kalau Allah Ta'ala bagi awal ujian. Allah uji orang yang Allah Ta'ala sayang. Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad nak anak, tapi anak Nabi Muhammad laki semua mati. Kecil dah meninggal. Ibrahim, Qasim, Abdullah meninggal kecil. Sampai orang musuh-musuh Nabi semua kutuk. Tengok dia keturunan dia putus. Sampai Nabi sedih. Nabi nak anak laki meninggal kecil. Anak Nabi semua meninggal, Nabi hidup seorang saja meninggal waktu Nabi apa? Masih yang Nabi dah meninggal baru meninggal Fatimah. Itu pun tak lama. Berapa bulan? 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah meninggal dunia. Masa Nabi hidup 6 meninggal dunia masa Nabi hidup. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nabi hidup meninggal dah. Masa anak Nabi meninggal, Nabi sedih. Tuan-tuan, ini dunia. Ini bukan syurga, ni dunia. Dan kita ada di dunia ni, dia berluakum untuk diuji. Silih berganti ujian tu datang. Betul tak? Ada je orang Allah Ta'ala kurniakan dia anak, tapi dia tak dikurniakan harta. Ada dikurniakan kekayaan, tapi tak dikurniakan kesihatan. Ada. Betul tak? Tuan-tuan boleh tengok dunia. Tuan-tuan boleh dunia macam-macam, tuan-tuan. Baik. Ada yang dikurniakan semua dia, tapi tak dikurniakan iman. Dia mati dalam keadaan kufur. Ini lagi rugi. Kemudian, tuan-tuan, dan atabu Allah Ta'ala kedua lelaki dan perempuan, dan menjadikan mandu siapa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia amat mengetahui lagi amat berkuasa. Allah Ta'ala yang bagi. Cumanya, tuan-tuan, kena usaha. Yang bagi rezeki pada kita siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kena usaha cari rezeki ke tak perlu? Kena. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang mencari rezeki. Dan Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki. Tuan-tuan cari rezeki, Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan pandailah benda ni kan. Bila tuan-tuan lapar, tuan-tuan buat apa? Tuan makan. Maka tuan-tuan kenyang.
Yang bagi kenyang bukan makanan Allah yang bagi kenyang, tapi Allah Ta'ala ikat, Allah Ta'ala suruh makan. Kulu washrabu, makan dan minum. Tuan-tuan lapar, makan lah. Hilang lapar tu, kenyang. Tuan-tuan dahaga, minum lah. Hilang dah dahaga tu. Nampak tak? Allah Ta'ala jadi, tuan-tuan nak duit, tak ada duit, cari rezeki. Tuan-tuan cari rezeki dapat pahala. Betul tak? Cari rezeki dapat pahala. Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi dalam masa yang sama Allah perintahkan kita berusaha. Bukan duduk saja. Baik, pasal kita manusia terikat dengan hukum sebab dan musabab. Samalah tuan-tuan kalau nak dapat anak, usahalah sekadar mana yang boleh. Kawan saya, seorang saya jumpa, saya anak dah nak masuk 6 dah. Bulan 6 ni, bulan 6 ni 6 tuan-tuan. 3 lelaki 3 perempuan. Saya tak tahulah, tapi tengok scan yang 6 ni perempuan. Jadi kalau betul lah scan tu 3 lelaki 3 perempuan lah. 3 lelaki 3 perempuan, 3 pasang. Kalau betul lah, wallahualam, awal bulan 6 tuan-tuan. Kawan saya sedih tuan-tuan, kahwin lebih kurang saya, tapi tak, belum ada anak. Dia buat apa? IVF apa benda tu, yang tabung uji tu kan, habis 20,000. Lepas tu bila tak jadi, dapat sikit je duit. Dia walaupun buat kat kerajaan pun kena bayar, mahal benda tu. Macam mana saya tak tahu lah. Dia cerita dengan isi dia usaha lama lah. Yelah bila berdua kan sunyi. Ramai tuan-tuan yang saya jumpa, betul tak? Tak ada rezeki. Ini tak ada rezeki. Masing-masing lah, buat masing-masing lah. Buat masing-masing. Kalau ada rezeki, kalau ada anak banyak, memang terhibur, tapi dia ada tanggungjawab. Betul tak tuan-tuan? Bila ada anak banyak, tanggungjawab pun banyak. Bila tak ada anak, senang nak berjalan sana sini. Betul, ada kelebihan juga, betul tak kan? Senang tuan-tuan nak pergi Cameron Highland kan, nak pergi Korea kan, pergilah berjalan. Anak tak ada. Nak pergi haji muda-muda kan, betul tak kan? Senang. Bila ada anak, dia punya tanggungjawab. Begitu je dunia. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan kena usaha lah. Allah Ta'ala bagi dan dia ada usaha. Ada orang dia nak anak perempuan, dia dapat anak perempuan ni, anak lelaki tak dapat, dia kena usaha. Betul tak? Macam mana cara? Allah Ta'ala bagi macam rezeki lah, guna akal ni. Usaha lah. Ada orang kata nak dapat banyak anak lelaki ni macam mana? Makan seafood lah. Betul ke tuan-tuan? Seafood. Tuan-tuan makan tak dapat ke? Makan seafood. Saya tak tahu betul tak betul. Orang kata makan sotong banyak. Ada orang kata, saya ada jumpa satu pakcik muazzin, orang Perlis. Masa tu saya duduk di Kuala Lumpur. Pakcik ni dia cerita kat saya, memang dia ada anak 8. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga lelaki, yang keempat perempuan, yang kelima lelaki, yang keenam perempuan, yang 7 lelaki, yang keempat ada 8 perempuan. Dia macam tu. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Hebat tuan. Dia tebu kan dengar, hebat pakcik ni. Ustaz nak tahu tak tip dia Ustaz? Ustaz kena kalih tilam. Kalih tilam. Oi, nak anak yang pertama sampai anak ke-8 tilam yang sama. Saya tak tahulah, kita tilam tu tukar. Dia kata tilam je ni, dah dapat anak lelaki, kalih tilam jadi pula. Saya kata mana-mana kalih balik. Tapi dia buat jadi. Chill tuan-tuan. Buat tilam tak? Buat tilam habis. Petua mati lah. Tapi tak tahulah. Kalau ikut saya dapat 3 lelaki 3 perempuan. Ada orang bagi tahu, semua ustaz ni hebat kan, meninggal dah ustaz ni. Ustaz ni saya tak tahulah dia belajar mana, tapi ustaz ni macam pandai jugalah. Ada satu pakcik tu, dia cerita kat saya, anak dia semua perempuan. Perempuan. Lelaki tak ada. Jadi ustaz ni tengok anak apa semua perempuan, dia nak anak lelaki. Ustaz ni pandai. Ustaz ni kata kalau nak bersama dengan isteri tu tengok masa. Kalau masa tengah kuat, dia kuat, dia akan dapat. Masa tengah tak larat, dapat anak perempuan. Masa tengah tak, dia tengok masa. Itu dia sebut lah. Tapi jadi tuan-tuan, pakcik tu buat jadi sungguh. Maksud dia sebelum 12 malam tu anak perempuan. Sebab kita tak larat bekerja. Dia kerja kan, dia balik kerja tak larat. Sebelum 12 malam tu, daripada sebelum 12 malam lah, itu semua anak perempuan. Kadang lelaki ni badan segar, biasanya pagi ustaz tu sebut lah meninggal, tapi pakcik tu buat jadi. Pakcik tu buat jadi. Dia sebut pagi, masa ataupun 12 malam ke atas lah. Masa ni badan orang lelaki dah kuat masa ni. Masa tu biasanya dapat anak lelaki. Saya tahu. Tuan-tuan macam mana? Kahwin lagi satu. Saya tak nak peluang dapat anak lah, kahwin lagi satu. Dah terlepas dah tuan-tuan. Ustaz bagi peluang lambat. Bagi tip lambat. Tak apa tuan-tuan lah. Saya melawak lah. Tapi yang saya sebut tip tu betul lah tuan-tuan lah.
Saya tak tahulah. Tapi yang hakikat sebenar-benarnya Allah yang bagi, itu saja. Betul tak? Ada orang dia buat semua tak jadi. Betul tak kan? Seafood tak jadi. Saya tahulah bayi pak saya kerja apa? Kerja nelayan kan. Memang duk makan seafood, duk ada perempuan tu je. Hanya Allah yang bagi. Saya dah sebut, yang menyembuhkan Allah bukan ubat. Betul tak? Ubat kecil manis, macam-macam jenis ubat ada. Kawan ni makan sembuh, kawan ni makan lagi teruk. Ubat gout, ubat macam-macam gout ada. Betul tak? Kawan ni makan lagi teruk gout dia, kawan ni makan sembuh. Saya ada gout, saya makan tu je. Pil apa? Celery seed tu. Apa pil multivitamin. Daun sup, bukan daun sup, daun apa tak? Celery seed tu. Saya makan yang tu je. Gout saya hilang. Saya hilang. Saya beli Blackmore punya tu lah. Blackmore tu kan, celery seed tu. Saya makan yang tu je. Sembuh saya daripada saya punya gout. Hilang. Saya punya gula isi urik turun normal. Kawan saya makan lagi teruk. Saya nak kata apa? Bukan celery seed yang sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Ada orang tak sesuai. Tapi ala kulli hal, ialah kalau tersebut tak sesuai lah. Ala kulli hal yang menyembuhkan Allah. Betul tak? Tapi sekadar mana boleh usahalah. Kerana dengan usaha mendapat pahala. Baik tuan-tuan. Dan menjadikan mandu siapa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia amat mengetahui, lagi amat berkuasa. Allah Ta'ala lebih mengetahui dan Allah Ta'ala amat berkuasa. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup serah sajalah. Benda yang kita dah usaha, kita tak dapat, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita bersikap sabar. Cukup tuan-tuan, selesai. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, dua hamba Allah Ta'ala yang dua-dua bagus. Pertama, orang yang kaya yang bersyukur. Yang kedua, orang yang miskin yang sabar. Dua-dua bagus. Siapa yang kaya bersyukur, bagus. Miskin yang sabar juga bagus. Dalam surah Sad, Allah Ta'ala sebutkan dua kisah ni dekat-dekat. Mula-mula sebut kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ni orang yang kaya, senang berkuasa. Dan Nabi Sulaiman bersyukur. Allah Ta'ala puji, ni'mal abdu, bagus Nabi Sulaiman ni. Innahu awwab, selalu kembali pada Allah. Setelah Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala cerita pula Nabi yang paling miskin, yang paling teruk diuji. Nabi apa? Nabi Ayub. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ayub. Susah, miskin, sakit. Tentuan ada orang diuji tak ada anak, ada orang diuji tak ada duit, ada orang diuji dengan sakit. Nabi Ayub kena uji semua. Anak dia 10 mati, 10 anak mati sekali, serentak mati. Harta yang banyak, semua lingkup merosak. Badan yang sihat, sakit habis orang lari. Isteri yang ramai lari, tinggal satu. Daripada kaya, miskin, makan pun tak ada. Nabi Ayub diuji daripada semua segi. Tak ada orang dia diuji oleh apa? Duit tak ada sangat. Diuji tak ada duit ya. Ada orang diuji apa? Sakit, duit banyak pergi sakit. Diuji pasal apa? Anak pun sakit, diuji dengan anak pula. Kita diuji dalam berapa sudut? Nabi Ayub semua sudut Allah Ta'ala uji dia. 18 tahun. Apa kata Allah? Ni'mal abdu innahu awwab. Bagus Nabi Ayub, selalu kembali pada Allah. Walaupun dia susah, dia sabar. Dua-dua bagus. Kaya yang syukur macam Nabi Allah Sulaiman bagus. Miskin yang sabar susah macam Nabi Ayub pun bagus. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi kaya yang syukur ke miskin yang sabar? Saya nak jadi kaya yang syukur. Bukan tuan-tuan saya pun macam tuan-tuan. Saya nak kaya yang syukur lah, duit banyak. Nabi Sulaiman isteri berapa ramai? 100. Wow, 100. Tuan-tuan kena tahu, Nabi Allah berikan nafsu dia, kemampuan seks dia hebat. Mampu. Kenapa kita tak mampu? Kita nafsu tak kuat pun tak boleh kawal. Yang tu. Nafsu tak kuat mana pun dah terjebak dengan zina. Betul tak? Nafsu tak kuat terang mana pun dah tengok benda haram dalam insek. Nafsu tak kuat terang mana pun duk fikir benda bukan-bukan. Nak tak terang mana pun nafsu tak mampu nak kawal. Nabi orang yang sangat mampu mengawal nafsu dia. Sangat pegang pada agama Allah. Satu Nabi boleh isi sampai 100. Nabi Sulaiman 100. Nabi Muhammad isi sampai 11. Mampu mengawal nafsu, tundukkan nafsu mengikut hukum agama. Nabi Sulaiman isi 100. Nabi Ayub isi 1. Jadi tuan-tuan nak ceritanya tuan-tuan dua-dua bagus. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua kaya? Kan senang, betul tak kan? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan semua macam Nabi Allah Sulaiman?
Kalau semua macam Nabi Sulaiman, siapa nak jadi rakyat? Betul tak? Kalau semua kaya tuan. Ni tuan-tuan semua ni. Semua ada 10 juta dalam bank. Syok tak? Seronok tuan-tuan? Okeylah, kita punya Perdana Menteri contohnya tu lah. Ni apa? Anwar Ibrahim kan. Anwar Ibrahim putuskan, katakanlah kita, negara kita ni jumpa dalam bumi ni ada apa? Emas lah. Emas ke apa benda ke. Satu hasil yang sangat berharga. Negara kita dapat kekayaan melimpah ruah. Maka kita punya apa? Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar ni, dia kata apa? Semua rakyat Malaysia esok dapat seorang 10 juta. Ini bukan sembang, betul-betul ni. Ini bukan harga minyak RM1.9 ni, betul-betul ni. Ini betul-betul tuan-tuan. Ini betul-betul. Memang Datuk Seri Anwar tunaikan. Tuan-tuan hari Isnin dapat seorang 10 juta. Sonok tak? Sonok? Oi, memang 10 penggai menang lah. Lepas ni dia 10 penggai sampai umur 1 tahun menang. Contohnya lah. Tapi saya tak sonok. Kenapa tak sonok? Hancur negara. Iyalah, tuan-tuan yang kerja sebagai askar private, latihan teruk. Dapat 10 juta, cabut lah. Siapa nak latihan? Betul kan? Masuk pertak pun pertak lah. Betul kan? 10 juta dalam bank kot. Betul tak kan? Takkan aku nak benar-benar orang yang pergi training komando. Oi, macam nak mati training komando. Betul tak kan? Aku dah ada 10 juta. Saya ada sepupu saya, dia jadi komando lah, lama dah, Direct Hijau tu. Dia kata kat saya nak jadi komando bukan apa, yang ni je aku boleh buat. Yang ni je aku boleh buat. Benda lain aku tak boleh buat lah. Campur pergi belajar, asal belajar. Yang ni je aku boleh buat. Dapatlah allowance 600. Betul tak kan? Duduklah camp dia, camp khas sikit. Baik, yang tu yang dia boleh buat. Jadi tuan-tuan, kalau semua pakai 10 juta, siapa nak jaga tu, polis yang nak kawal lalu lintas, siapa nak kawal, cikgu yang kat sekolah kena bawah pengetua, tak mahu, siapa nak pergi tangkap udang, siapa nak tangkap ikan, siapa nak pergi sampah kat RNR, siapa nak basuh longkang. Betul tak? Kacau bilau negara tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia takkan buat lagu tu. Allah Ta'ala tak jadikan semua kaya macam Elon Musk, Jeff Bezos. Tak ada siapa nak buat kerja berat-berat. Bumbung kita yang berlubang kat atas, nak panggil siapa bagi betul? Betul tak kan? Aku nak banyak, jatuh patah ni. Betul tak? Semua tak mau. Semua sibuk dengan harta. Allah Ta'ala jadikan elok supaya dunia ni berjalan elok. Betul tak? Ada kerja macam ni, kerja lagu ni. Ada orang kerja susah lagu mana pun, dia kerja. Pasal apa? Itulah sumber rezeki dia. Baik, habis tuan-tuan. Akan kita datang, kita sambung tu. Al-ilm. Tu ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat min al-ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarraqna wa bil ba'di tafarraqna ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahrum wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.